Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera semua murid. Berjumpa lagi dalam sesi PDP Online e-Tutor Math bersama saya Cikgu Nur Ali Syam. Untuk sesi kali ini kita akan masuk ke topik seterusnya, iaitu bab 8 berkenaan locus dalam dua dimensi. Kita akan sentuh terlebih dahulu tentang konsep asas tentang locus 8.1, konsep asas tentang locus, dan cikgu berharap sangat selepas ini murid akan dapat mengenal berkenaan locus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud locus. Okey murid-murid, untuk memahami dengan lebih baik lagi tentang konsep locus dalam kehidupan seharian, cuba perhatikan beberapa video GIF yang berikut. Video yang pertama sebagai stimulan untuk pemahaman murid-murid adalah sebuah kereta yang melompat di atas papan tanjakan. Okey, cuba perhatikan pergerakan lompatan kereta ini di udara sebelum mendarat di permukaan tanah. Ianya akan membentuk satu garis lengkungan di udara. Bagi video stimulan yang kedua, sebuah kipas siling yang sedang berputar. Okey, cuba perhatikan bila kipasnya bila berputar pada satu titik tetap di tengah-tengah ini. Okey, bila kipas ini bila kita lihat daripada arah bawah kipas, ianya akan membentuk satu bulatan. Perhatikan pula video stimulan yang ketiga. Seorang lelaki sedang menendang bola. Pergerakan bola selepas ditendang di atas permukaan padang, ianya akan membentuk satu garis lurus. Manakala video stimulan yang terakhir, sebuah ladung yang terikat bergerak membentuk satu garis lengkung seperti ini. Garisan-garisan inilah yang cikgu maksudkan sebagai locus, kerana ianya terhasil daripada suatu titik yang bergerak pada suatu objek. Bagaimana? Diharapkan penerangan ini dapat membantu sedikit sebanyak untuk memahami konsep locus dalam kehidupan seharian. Daripada rajah yang cikgu tunjukkan tadi, bolehlah kita katakan bahawa locus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu titik dalam satu satah, atau boleh juga dalam ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey, cuba perhatikan pula beberapa lagi situasi. Situasi A, bola yang dijaringkan. Pergerakan bola ini saat dilontar dan melepasi tangan pembaling, dia akan membentuk garis melengkung. Okey, raja yang kedua, sebiji durian yang gugur dari pokok. Daripada atas ni dia jatuh, lalu jatuh lagi ke permukaan tanah, akan membentuk satu garis lurus. Situasi C pula, kapal yang sedang mendarat daripada atas hingga ke bawah akan membentuk garis melengkung sehingga dia bergerak pada garis lurus di atas permukaan tanah. Dan untuk situasi yang keempat, situasi di hujung penggelap cermin kereta yang sedang bergerak saat hujan turun. Jadi jika titiknya ada di sini, penggelap cermin ini akan bergerak, sentiasa bergerak seperti ini. Maka titik ataupun laluan yang dibentuk adalah garis melengkung. Okey, sekarang perhatikan. Bentuk locus dua dimensi boleh dilihat dalam bentuk garis lurus seperti ini. Yang ini selepas kapal mendarat, dia akan bergerak sepanjang permukaan tanah. Garis lengkok seperti ini saat bola dibaling ataupun pada hujung penggelap cermin ini, ataupun garis lengkung. Okey, lengkok dengan lengkung lebih kurang sahaja. Okey.
Cuba lihat contoh 1. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam raja. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C. Okay, seperti yang cikgu tunjukkan tadi, jika terdapat satu titik C pada hujung bilah kipas ini dan kipas itu sedang berputar. Okay, dia akan berputar. Cuba terangkan dan lakarkan lokus bagi titik C tersebut. Okay, apa yang kita lihat daripada titik ini adalah lokus dalam bentuk bulatan. Maka murid bolehlah mengandaikan di sini terdapat satu titik tetap yang tidak bergerak, dan titik yang tidak bergerak ini jaraknya kepada titik C kita andaikannya sebagai satu jejari bagi suatu bulatan. Maka titik pada tengah kipas ini cikgu andaikan sebagai pusat bulatan. Maka dengan itu dapatlah kita membentuk suatu lokus berbentuk bulatan menggunakan jangka lukis. Kita tetapkan suatu jarak, okay, bukaan pada jangka lukis tersebut, lalu kita putarkan membentuk satu bulatan. Contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang tiang. Ini tiangnya. Sekeping papan berbentuk segi 4 tepat PQRS disambungkan pada tiang dengan keadaan papan PQRS boleh digerakkan. Maksudnya yang ini dia boleh digerakkan papan ini. Jika sisi PQ diputarkan, okay, PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN. Okay, maksudnya jika yang ini sisi ini kita gerakkan, dia mengelilingi tiang ini, apakah bentuk 3 dimensi yang akan terbentuk? Okay, apa yang dimaksudkan di sini adalah seperti berikut. PQ sisinya kita putarkan 360 darjah. Maksudnya kalau Q terhadap R adalah pusat bulatan, maka dia akan berputar seperti ini. Begitu juga dengan P, S pusat bulatannya, maka dia akan berputar seperti ini. Maka kalau titik Q-nya ada di sini, P-nya ada di sini, maka dia akan berada di situ jika diputarkan 180 darjah. Namun, bila diputarkan sebanyak bukaan 360 darjah daripada titik Q, bila diputarkan dia akan balik ke tempat asal di sini, maka membentuk 360 darjah. Okay, saat sisi PQ ini diputarkan 360 darjah, maka terbentuk satu bentuk ataupun objek 3 dimensi. Apakah bentuk ini? Bentuk yang terhasil apabila sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, ini tiangnya. Oke, seperti ini. Oke, bentuk yang akan terhasil adalah sebuah silinder tegak. Seperti yang telah dipelajari dalam pelajaran yang lalu, untuk bentuk 3 dimensi ataupun pepejal 3 dimensi, ada silinder, sfera, kon, prisma, piramid. Oke, merupakan contoh bentuk-bentuk 3 dimensi. Jadi untuk nanti dalam peperiksaan murid perlu menghafal bentuk-bentuk yang ini. Silinder, sfera bentuknya macam mana, kon, prisma dan piramid, agar soalan sebegini rupa nanti boleh dijawab dalam peperiksaan. Oke, kita lihat pula contoh 3. Raja di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN seperti yang tadi juga. Sekeping papan berbentuk semi bulatan PQR. Oke, yang tadi bentuk segi 4 tepat, kali ini bentuknya semi bulatan PQR yang disambungkan sisinya pada tiang tersebut. Oke, dengan keadaan PQR boleh digerakkan. Jika papan PQR ini diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk 3 dimensi yang akan terbentuk? Oke, caranya sama seperti yang cikgu lakarkan tadi.
murid boleh buat lakaran. Jika di sini titik Q-nya, Q bila kita putarkan 180 darjah dia berada di sini. Bila putar 360 darjah dia berada di sini semula. Untuk R kekal berada di sini walaupun dia berputar mengikut bukaan sudut macam mana pun dia kekal di sana. Kerana R menyentuh ataupun bersambung pada titik N, M, ataupun MN. Begitu juga dengan P. P berputar mengikut saiz darjah sudut macam mana pun dia kekal di sana. Untuk lebih jelas, kalau cikgu letakkan satu titik di sini, titik yang lain titik X. Kalau X ini cikgu putarkan 180 darjah, maka dia akan berputar ke sini. Maka 360 darjah dia balik asal. Kalau di sini ada titik Y, Y 180 darjah berputar di sini, maka 360 darjah dia balik asal di sini. Seperti itu. Kalau cikgu sambungkan semula, raja ini dia membentuk seakan-akan seperti berikut. Seperti ini. Maka bentuk yang terhasil selepas sisi PQR ini ataupun papan PQR ini diputarkan 360 darjah, ianya berbentuk seperti sfera. Perhatikan. Bentuk yang terhasil apabila papan berbentuk semi bulatan diputarkan 360 darjah adalah bentuk sfera. Maka dengan itu, apa yang murid belajar pada hari ini adalah yang berikut. Berkenaan locus, iaitu locus merupakan satu surihan atau lintasan oleh satu titik dalam satu sata atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Bentuk locus 2 dimensi boleh dilukis dalam bentuk garis lurus, garis lengkok, dan lengkung. Dan apabila suatu pergerakan locus itu juga boleh membentuk objek 3 dimensi seperti silinder, sfera, kon, prisma, dan piramid. Jadi setiap 3 perkara yang ini yang kita telah pelajari hari ini diharapkan murid dapat memahaminya, kerana semua ini akan kita guna pakai dalam subtopik yang seterusnya berkenaan locus dalam 2 dimensi. Seperti biasa, di akhir penerangan cikgu ada latihan pengukuhan yang diberikan. Murid boleh rujuk soalan uji minda 8.1a dalam buku teks muka surat 202. Sila jawab soalan nombor 1a, b, juga soalan c, d. Selain daripada itu, ada satu soalan lagi. Uji minda 8.1b, rujuk muka surat 203, buku teks matematik tingkatan 3. Soalan nombor 1 untuk murid melakarkan locus 3 dimensi apabila bentuk 2 dimensi yang dilorekkan diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang ST. Diharapkan apa yang cikgu sampaikan untuk sesi kali ini dapat difahami oleh semua murid. Untuk sesi ini pendek sahaja kerana ianya merupakan konsep asas berkenaan locus dalam kehidupan sebenar. InsyaAllah dalam sesi selepas ini kita akan masuk secara lebih mendalam lagi tentang konsep-konsep locus ini. Sampai berjumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.